Ketua Penerangan Barisan Nasional Selangor, Isham Jalil, menegaskan keputusan pelantikan jawatan timbalan Perdana Menteri atau Menteri Kabinet bagi menggantikan Zuraida adalah diputuskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan bukannya diputuskan oleh Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jom kita dengar apa kata Isham Jalil. Petikan ini ditulis Isham Jalil di FB-nya. Saya terima berita semalam ada ura-ura untuk melantik timbalan Perdana Menteri dari PPBM dan melantik seorang lagi ahli parlimen atau senator PPBM untuk jadi menteri menggantikan Zuraida. Presiden PPBM, Muhyiddin pula kata jawatan menteri yang dikosongkan Zuraida adalah hak dan kuota mereka, PPBM, untuk diisi. Saya ingin ingatkan Muhyiddin bahawa kuasa untuk melantik timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kabinet adalah di tangan Perdana Menteri, bukan di tangan Presiden PPBM. Muhyiddin tidak boleh mendahului Perdana Menteri dan dia perlu serah kepada Perdana Menteri untuk bertimbang dan buat keputusan dan perlu terima budi bicara dan keputusan Perdana Menteri, walaupun keputusan itu tidak memihak kepadanya. Berdasarkan undang-undang, jawatan menteri bukanlah hak sesuatu parti untuk menentukan, tetapi ia adalah hak Perdana Menteri. Mengikut perlembagaan tidak ada kuota parti untuk pelantikan Menteri Kabinet, Muhyiddin perlu ikut undang-undang, bukan buat undang-undang sendiri. Berdasarkan pertimbangan politik pula, tidak masuk akal untuk melantik seorang timbalan Perdana Menteri dan Menteri dari PPBM pada masa ini. Mereka, PPBM, telah kalah teruk dalam pilihan raya kebelakangan ini, termasuk di Melaka dan di Johor. Ini menunjukkan secara terang dan nyata bahawa rakyat telah menolak mereka dan jawatan kerajaan yang dipegang oleh mereka kini tidak mendapat mandat dari rakyat. Apabila mereka PPBM melompat parti, mereka telah hilang legitimasi atau keabsahan demokratik. Menteri-menteri PPBM dalam kabinet kini adalah sama ada tidak kompeten atau pelompat parti jika ada lagi di kalangan mereka ini dilantik dalam kabinet untuk jadi timbalan Perdana Menteri atau menteri pula. Ia akan melemahkan lagi kerajaan dan menambah persepsi negatif rakyat kepada kerajaan dan bukannya sebaliknya. Dikala keadaan ekonomi yang perlu dipulihkan segera dan harga barang yang semakin meningkat, menteri-menteri PPBM yang tidak kompeten dan pelompat parti yang tidak mendapat mandat ini sepatutnya perlu ditukar, bukan dikitas semula dalam kerajaan. Negara tidak perlukan menteri-menteri yang tidak kompeten dan pelompat parti yang gila kuasa dan pentingkan diri sendiri. Kita perlukan menteri-menteri yang cekap, berintegriti dan berprinsip, lebih-lebih lagi di masa yang kritikal ini. Pendapat saya, tidak perlu lantik TPM atau menteri baru, sebaliknya bubar sahaja parlimen dan kembalikan mandat kepada rakyat. Jangan lupa like, share dan tinggalkan komen anda di bawah. Terima kasih.